Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fikri Izzuan bin Abu Samah. Nombor matrik saya 19 DRA 20F1029. Saya dari kelas DRA 5B dan saya akan menerangkan tentang produk pitching produk saya dalam kos MPU 22012 Entrepreneurship. Business Model Canva ataupun BMC. Business Model Canva adalah satu Canva yang digunakan untuk menguji kekukuhan idea bisnes yang bakal dan sedang kita gunakan. Ia sangat berguna bagi mengurus risiko semenjak projek bisnes kita masih dalam fasa idea lagi. BMC adalah ilmu asas perniagaan yang wajib diketahui dan diguna pakai bagi mereka yang mahu memulakan bisnes, menambah baik atau memulihkan bisnes dan meluaskan empayar bisnes. Ada 9 faktor BMC. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key activities. Yang ketujuh, key resource. Yang ke-8, key partner. Dan yang ke-9, goal structure. Ini adalah BMC yang setelah saya lakukan dan saya akan terangkan setiap satu department daripada BMC ini. Ini adalah sampel produk saya iaitu car rotate sticker. Kami mempunyai pelbagai desain yang ada dan boleh dijual kepada pelanggan. Sebagai contoh, desain jenama kereta seperti Pro 2, Honda, Toyota, Proton. Seterusnya kami mempunyai desain-desain pasukan bola, antaranya Selangor dan sebagainya. Yang seterusnya, kami mempunyai desain-desain insurans seperti Takaful dan sebagainya. Okey, yang pertama, department yang pertama dalam BMC ialah Key Partner. Key Partner merujuk kepada rangkaian pembekal dan juga rakan kongsi dalam perniagaan yang dijalankan. Sebagai contoh, Key Partner saya yang pertama syarikat kereta seperti Pro 2, Proton, Honda, Hyundai dan sebagainya. Yang kedua, key partner saya adalah kedai aksesori kereta, sebagai contoh MD Auto Accessory. Seterusnya, key partner saya adalah syarikat insurans seperti Takaful, Zurich, Midlife, Allstate dan sebagainya. Seterusnya, syarikat industri. Syarikat industri seperti KFC, McD, Burger King, Pizza Hut dan Subway. Yang seterusnya, department yang seterusnya, key activities. Key activities menerangkan apa yang entiti perniagaan perlu buat untuk memastikan perniagaan berjaya. Sebagai contoh, key activity yang saya gunakan ialah pengeluaran desain. Kami akan memproduce desain dan memberi kepada pelanggan-pelanggan supaya mereka tertarik dengan desain tersebut. Yang seterusnya, jualan dan pemasaran. Saya akan jual produk saya dan saya akan pasarkan produk saya ke seluruh Malaysia. Seterusnya, key resource. Key resource merupakan aset penting yang diperlukan untuk bisnes berjalan dengan lancar ataupun yang dipanggil sumber utama bisnes saya. Yang pertama, sumber utama bisnes saya ialah designer dan printing. So, saya ada designer saya sendiri dan saya ada department printing saya sendiri. Seterusnya, kami mempunyai lot kedai supaya kami boleh menjual secara langsung. Dan seterusnya, kami juga ada salesman untuk mereka memasarkan produk-produk saya ke seluruh Malaysia. Yang seterusnya, value proposition. Value proposition merujuk pada nilai dan keistimewaan yang mahu dibina terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan. So, keistimewaan produk saya adalah yang pertama, harga mampu milik. Harganya memang murah dan mampu milik lah. Yang kedua, reka bentuk produk saya berkualiti. Yang ketiga, produk saya tahan panas dan dia tidak akan terkoyak ataupun rosak. Dan yang keempat, dicetak mengikut kehendak pelanggan ataupun orang panggil custom sendiri daripada pelanggan. Desain-desainnya kita orang akan custom mengikut kehendak pelanggan. So, yang seterusnya, customer relationship. Customer relationship adalah hubungan organisasi dengan pelanggan.
So dekat sini saya menggunakan hubungan secara personal ataupun peribadi. Sebagai contoh, sekiranya pelanggan tersebut membeli lebih daripada 5 stiker, saya akan memberi diskaun dan saya akan memberi penghantaran percuma kepada pelanggan tersebut. Seterusnya, channel. Channel merupakan organisasi bisnes, cara organisasi bisnes berkomunikasi atau berhubung dengan pelanggan bagi memberi tawaran kepada mereka. Yang pertama, channel yang saya gunakan adalah Shopee ataupun Lazada. Yang kedua, saya akan mengiklankan produk saya. Sebagai contoh, saya meletakkan banner di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi kedai dan sebagainya. Dan yang ketiga, social media. Saya akan menggunakan platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan TikTok supaya ramai pelanggan akan tertarik dengan produk saya. Seterusnya, customer segment. Customer segment merujuk kepada siapa yang ingin kita target atau segmen pelanggan sasaran boleh merujuk kepada keperluan, kehendak, tingkah laku ataupun kategori pengguna. So, customer yang saya target yang pertama adalah kedai aksesori kereta. Yang kedua, bengkel-bengkel kereta. Yang ketiga, pelanggan atas talian. Sebagai contoh, saya menggunakan sosial media, Lazada dan Shopee. Dan yang keempat, remaja-remaja yang mempunyai kereta. Yang seterusnya, cost structure. Cost structure menerangkan semua kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan. So, kos yang terlibat dalam produk saya, dalam bisnes saya adalah yang pertama, kos pemasaran. Yang kedua, kos pengeluaran. Yang ketiga, kos penghantaran. Dan keempat, gaji dan komisen pekerja-pekerja dan designer saya. Seterusnya, revenue stream. Revenue stream merujuk kepada pendapatan yang boleh dijana daripada produk mengikut kepada segmen pelanggan pilihan. So, yang pertama, revenue stream saya ialah menjual stiker buatan sendiri. So, kami sendiri yang buat stiker tersebut. Yang kedua, kami menjual secara tidak langsung. Sebagai contoh, kami memberi kepada kedai aksesori kereta supaya mereka dapat menjual semula. Dan yang terakhir, saya akan menambah dropship. Sebagai contoh, saya mencari remaja-remaja yang di luar sana supaya dapat membuat dropship untuk bisnes saya. Sebagai kesimpulan, dengan adanya BMC ini, saya dapat menambah baik progres bisnes saya dan juga saya dapat meluaskan empire bisnes saya ke seluruh Malaysia. Saya berharap rakyat Malaysia akan tertarik dengan bisnes saya dan penjualan bisnes saya akan meningkat naik dan mencapai target. Sekian daripada saya, izinkan saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.